بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 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 إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن في الجزء 18. Sekarang kita akan memulakan bahagian ke-18 من كتاب مصباح الأرواح في سلوك طريق الفتاح. dari kitab Pelita Arwah yang menyinari jalan menuju Allah yang Maha Fattah. ولا ننسى أن هذا الكتاب طبع بمطبعة المؤيد بمصر سنة 1321 هجرية. Dan kita tidak lupa untuk menyebut bahawa kitab ini telah dicetak di percetakan Al-Muayyad di Mesir pada tahun 1321 Hijrah. يعني أكثر من 114 سنة. Artinya lebih 114 tahun yang lampau. فيقول المؤلف رضي الله عنه Pengarang radhiyallahu anhu berkata, والمريدين يجب عليهم اعتناؤهم بالأوراد الخاصة بها. dan hendaklah para muridin itu wajib ke atas mereka mengamalkan wirid-wirid yang telah dikhaskan ke atas مثلا mereka. كالقيام في السحر. Contohnya antara wirid itu ialah qiyam waktu sahar. يعني قيامك في السحر Artinya kamu qiyam waktu sahar, هذه من الأوراد. ini termasuk wirid. وقراءة أوراد السحر أو قراءة أورادك في السحر هذا ورد آخر مهم. Dan begitu juga membaca wirid-wiridmu di waktu sahar, ini merupakan satu lagi wirid yang penting. مع أنه هذا الوقت هو الذي يميز فيه الطالبون الحق سبحانه وتعالى عن غيرهم من المعرضين. Dan di samping itu juga waktu sahar ini juga merupakan waktu yang pada waktu ini terbezalah golongan talibin, golongan penuntut Allah dengan orang lain yang merupakan mu'ridin, artinya yang berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. يعني كأنه قيامك في السحر Jadi seolah-olahnya kamu qiyam waktu sahar itu يعني إقبالك على أبوابه عز وجل. ialah kamu menghadap menuju pintu-pintu Allah Azza wa Jalla waktu itu. ويستعجب الشيخ ويقول Di sini Syekh merasa takjub lalu berkata, وترى الواحد منهم kau melihat ada kalangan mereka, يعني المريدين artinya kalangan muridin, يبخل بقيام تلك الساعة bakhil betul dia nak qiyam waktu sahar. ويعز عليه صرفها بتحصيل رضوان الحق وقربه. Susah betul dia nak bangun waktu sahar itu, sedangkan waktu itulah dia nak menghasilkan redha Allah dan nak mendapat dampingan Allah. ويقضيها في راحة نفسه معرضا عن مولاه في أجمل ساعات إحسانه سبحانه وتعالى للخلق. Si murid ini dia gunakan waktu sahar yang sepatutnya digunakan untuk bangun qiyam, digunakan untuk berehat-rehat, berlazat-lazat berehat-rehat dengan nafsunya, berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling daripada redha Allah dan berpaling daripada kurniaan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. مبتعدا عنه في أعظم ويقات تقربه وتقريبه ورضوانه سبحانه وتعالى. Waktu sahar itu digunakan untuk tidur, sedangkan waktu itu dia telah menjauhkan diri. Bila dia tidur waktu sahar itu, dia menjauhkan diri daripada waktu sedetik yang pada waktu itulah waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, paling banyak mendapat redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. فيتساءل الشيخ Di sini Syekh menyoal, فكيف يدعي طلب الجليل سبحانه وتعالى من يعرض عن أعتاب حضرته سبحانه وتعالى. di sini Syekh mempersoalkan bagaimanakah seseorang itu mendakwa dirinya menuntut Allah yang Maha Jalil Subhanahu Wa Taala sedangkan keadaan dirinya berpaling daripada bendul-bendul pintu Allah Azza wa Jalla, iaitu waktu sahar. فكأن الشيخ يخرج سؤال من داخل قلبه بألم. Jadi seolah-olahnya keadaan Syekh sekarang ni daripada lubuk hatinya dengan penuh penderitaan, dengan penuh kesakitan, dia bertanya soalan. وكيف يخطب وسط الجميل سبحانه وتعالى من لا يتذلل على أبواب عزته سبحانه وتعالى. Lalu bagaimanakah orang itu meminang keindahan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan dirinya tidak menghina diri di pintu kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. بل ذلك دليل على كذب دعواه. Bahkan perbuatannya bila dia tidak bangun waktu sahar, bila dia tidak qiyam waktu sahar, itu merupakan dalil dakwaan dirinya intisab pada tarekat itu bohong. وحجة على بطلان ما ادعاه. Itu telah menjadi hujah ke atas kebatilan dakwaannya. فيا أيها المريدون انتبهوا إلى ذلك. Maka wahai para muridun, hendaklah kamu mengambil perhatian terhadap perkara ini. ثم يستكمل المؤلف رضي الله عنه ويقول Kemudian pengarang radhiyallahu anhu meneruskan lagi, kata beliau,
ويجب على المريدين wajiblah ke atas golongan murid في تأديتهم للأوراد dalam mengerjakan wirid-wirid mereka أن لا يخرج بها عما قصده أهل هذا الطريق يعني شيوخهم. dalam mengerjakan wirid-wirid mereka jangan lari daripada maksud yang telah ditetapkan, daripada tujuan yang telah ditetapkan oleh para masyayikh tarikat. يعني هدف هذا المريدين Artinya هدف هذه الأوراد للمريدين objektif wirid-wirid ini diamalkan oleh muridin توجههم إلى الله سبحانه وتعالى أولا. ialah yang pertama untuk mereka bertawajuh menuju Allah Subhanahu Wa Taala. 2 Dua, اشتغالهم بما يقربهم إليه. ialah dengan wirid-wirid ini mereka menyibukkan diri dengan apa yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. كل ذلك Semua itu حتى يكونوا عبودية يكونوا عبيد الله سبحانه وتعالى. supaya para murid mendapat ubudiyah, menjadi abdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. فإذا كنت عبد لله Jadi, kalau kamu betul abdi pada Allah, كان الله لك nescaya Allah akan menjadi Tuhanmu. تولاك ونصرك ورزقك. Allah akan bela kamu, Allah akan tolong kamu, Allah akan rezekikan kamu. فهنيئا لمن أكرمه الله ودخل بلاد العبودية. Maka tahniahlah bagi siapa yang dimuliakan Allah, tahniahlah bagi siapa yang telah masuk ke negeri ubudiyah. ويستكمل الشيخ ويقول Syekh meneruskan lagi, kata beliau, فقد جعل القوم من أورادهم sesungguhnya kaum sufi telah menjadikan wirid-wirid mereka اجتماع مريديهم sebagai perhimpunan murid-murid mereka على ذكر الله جل شأنه untuk zikrullah, untuk ingat Allah Jalla Sya'nuhu, لتشرق على قلوبهم supaya bersinar, terpancar daripada hati mereka أنواره cahaya-cahaya Allah, وتلوح لأرواحهم أسراره dan terlihat kepada arwah para muridin asrar Allah. وجعلوه لازما منهم بعد العشاء. Para masyayikh sufi telah menjadikan majlis wirid ini, wirid-wirid ini lazim diamalkan oleh para muridin selepas isyak, ليحصل به ركنان من أركان الطريق. supaya dengan itu murid dapat mendirikan dua rukun daripada rukun-rukun tarekat, وهما السهر والذكر. iaitu pertama sahar berjaga malam, yang kedua zikir. لأن الطريق Kerana jalan tarekat, لأن أهل الطريق kerana ahli tarekat قالوا 4 أركان berkata bahawa ada 4 rukun. للطريق. Ada 4 rukun bagi tarekat. Wahid. 1. السهر يعني قلة النوم. Sahar berarti sedikit tidur. 2 الذكر يعني كثرة الذكر. 2. Zikir berarti banyak zikir. 3 الصوم يعني قلة الأكل. 3. Puasa berarti sedikit makan. 4 4. قلة الكلام. Sedikit bercakap. لهذه 4 أركان 4 rukun ini المريد يجب wajiblah bagi murid. Wajib. ما يمكن Tak mungkin, tak boleh tidak, أن يستطيع selagi mana mampu أن يتقيد بها. dia mesti berpegang teguh dengan 4 rukun ini. لأنها تعينه كثيرا. Kerana rukun-rukun yang 4 ini sangat membantu si murid. ويستقبل المؤلف ويقول Lagi pengarang berkata, ولما اعترى الضعف apabila kedaifan zahir, هم همم الطالبين يعني المريدين apabila hemah murid ditimpa penyakit daif, أباحوا فيه اتخاذ منشد. dibolehkanlah para masyayikh membolehkan berlakunya nasyid. منشد Jadi penasyid, الذي ينشد penasyid yang menyampaikan nasyid, يسمعه من كلام القول memperdengarkan bagi muridin akan kata-kata kaum sufi, ما يثير هممهم apa yang dapat membangkit hemah mereka ويقوي عزائمهم dan menguatkan azam mereka ويرغبهم dan mendorong mereka في الاشتغال بالله سبحانه وتعالى untuk menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala ويحببهم فيه. dan mendorong mereka untuk cinta pada Allah. هذا المنشد Jadi penasyid ni هذا وظيفته tugas dia inilah, وهو واحد من المريدين. dan penasyid ni salah seorang daripada murid. أما في هذا الزمان Tapi sekarang zaman lain, للأسف الشديد malang betul, هذا المنشد penasyid ni أصبح هو الشيخ menjadi syekh pula, وهذه مصيبة. dan ini musibah. المنشد Penasyid له مكان مخصوص. dia ada kedudukan yang tertentu. ونحن لما كنا صغار Dan waktu kami masih anak kecil, رأيت بعيني saya melihat dengan mata kepala saya sendiri أن المنشدين bahawa para penasyid يجلسون أمام الشيخ في آخر المجلس. Para penasyid di majlis zikir, duduk mereka berhadapan dengan syekh tapi di ujung majlis. أما الآن للأسف الشديد Tapi sekarang malang betul, أصبح المنشدين yang jadinya para penasyid ni هم من يتصدرون المجالس. sekarang mereka menjadi ketua di majlis-majlis. وقد أدى الجهل بحقيقة الطريق. يكمل المؤلف ويقول Pengarang meneruskan lagi dengan kata beliau, وقد أداهم الجهل بحقيقة الطريق bila mana para muridin jahil terhadap hakikat jalan tarekat, والاستخفاف بشأنها bila mana para muridin meringan-ringankan jalan إلى tarekat, أن المريدين يقصدون من مجالس الذكر سماع نغمات المنشد. muridin
hadir ke majlis zikir untuk apa? Bukan untuk zikir lagi, tapi untuk mendengar nyanyian para penasyid, وترويح نفوسهم بترنيمه. untuk merehat-rehatkan, untuk menyenang-nyenangkan hati mereka dengan lagu-lagu nasyid. وقصروا أنظارهم على ذلك Mereka memendekkan pandangan mereka hanya pada nasyid ini. جاعلين الذكر واجتماعهم عليه Mereka menjadikan zikir dan perhimpunan mereka untuk zikir آلة لتحصيل هذا الغرض القبيح. sebagai alat untuk menghasilkan tujuan yang buruk ini. ويمتدحون فيما بينهم مجلس الذكر Mereka sesama mereka memuji-muji majlis zikir إذا استحسنوا فيه نغمات المنشد وصوته الجميل. yang kalau majlis zikir itu suara penasyidnya bagus, suara penasyidnya merdu. وينتقصونه إذا لم يروا فيه ذلك. Mereka mengurang-urangkan, mereka meremeh-remehkan majlis zikir yang tak ada nasyid yang bagus, yang tak ada penasyid yang merdu suara. وربما تركوه بالمرة. Boleh jadi kalau majlis zikir tu tak ada penasyid, tak ada suara penasyid, tak ada nasyid yang bagus, mereka akan tinggalkan langsung. سمعت من سيدنا عبد الناصر شيخنا Saya telah dengar daripada Sayyidina Syekh Abdul Nasir, guru رضي kami, الله عنه moga Allah meridai beliau, قال kata beliau, كان هدف هذا المنشد sebenarnya objektif daripada penasyid ni يظهر معاني القوم ialah penasyid ni tugas dia menzahirkan makna-makna kaum sufi, من مكارم الأخلاق makna-makna makarimul akhlak, والآداب المرضية adab-adab yang diradai وغيرها dan lain-lain من الدعوة daripada perkara dakwah. إلى تكامل الأخلاق إلى حسنات الأخلاق. Dakwah seruan melalui nasyid-nasyid tadi, mereka menyeru kepada akhlak-akhlak mulia, akhlak-akhlak hasan. وكانوا يستخدموا الغناء. Jadi untuk tujuan itu para masyayikh zaman dahulu menggunakan medium nyanyian. فعندما أصبحوا يهتموا بالمغنى الغنى يعني ويتركوا المعنى. Tapi bila mana para muridin, jadi masyarakat sekarang ni, mereka melebihkan nyanyian dan meninggalkan makna, بعض المشايخ kalangan masyayikh تركوا هذا المغنى. pun meninggalkan nyanyian-nyanyian ini. ليش؟ Kenapa? حتى يخافوا أن المعنى يترك أو يهمل. Sebab para masyayikh bimbang, takut bila mana orang melebihkan, menumpukan perhatian terhadap nyanyian, orang akan meninggalkan makna atau mengabaikannya. لأنه كان الهدف Sebab objektif asalnya, توصيل هذه المعاني لقلوب المريدين. sebab objektif asal daripada penasyid ini ialah menyampaikan makna-makna mulia ke dalam hati para muridin بهذا المديح بهذا القصائد بهذا الصوت الجميل. melalui madah, melalui qasidah, melalui suara merdu. وإنا لله وإنا إليه راجعون. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. وبهذا ننتهي من جزء 18. Dengan ini berakhirlah kita pada bahagian 18. ونبدأ إن شاء الله في جزء 19 Nanti kita sambung insya-Allah bahagian 19 pula من هذا الكتاب dari kitab ini الجميل جدا yang amat indah, الذي لا يستغنى عنه أي مريد في أي طريقة من الطرق. yang tidak terkaya, yang tidak boleh tidak mesti dimengaji oleh mana-mana murid dalam mana-mana tarikat sekalipun. ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.